Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu, semua kita ni sama je dalam semua segi. Beza hanya dalam takwa je. Lain semua sama. Keinginan semua sama. Tak ada setengah orang ada keinginan ni, tak ada. Allah bagi keinginan manusia tu sama. Melainkan jadi manusia yang mempunyai keinginan untuk dapat benda ni dan tak mau dapat Allah, mau benda, dia orang hari demi hari jadi buruk. Hari demi hari jadi buruk lah, sampai sama macam haiwan, malah buruk lagi. Tapi yang mau Allah dan berusaha hari demi hari tambah takwa. Jadi manusia mulia bila dia takwa. Bila dia tak takwa, dia lebih kurang sama. Dia akan turun jadi macam haiwan hari demi hari. Jadi mereka yang tak berusaha untuk dapat Allah, iaitu takwa, dia akan hari-hari bertambah buruk lah, jadi macam haiwan. Jadi kita hari-hari berubah, patutlah. Tapi kalau kita tak berubah, makin dekat dengan Allah, kita berubah, makin lama-lama makin sama macam haiwan atau buruk lagi. Jadi mana satu kita nak berubah, itu kita kena buat keputusan lah. Berubah hari demi hari dalam takwa sehingga jadi kekasih Allah, atau berubah buruk dari hari ke hari. Jadi kita punya masa untuk kita buat perubahan ni di dunia ni lah. Tak ada di akhirat. Kalau kita gagal buat perubahan kepada takwa, kepada dapat Allah, kita hanya beri tumpuan dapat harta, benda dunia, kita akan lama-lama jadi haiwan. Tapi malang ni, kita bila haiwan semua jadi tanah, kita masuk neraka. Dan kita pun menyesal, kalau alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Tapi manusia tak boleh jadi tanah. Yang jadi haiwan dalam hidup dunia ni, dia masuk ke dalam neraka. Yang dapat Allah, takwa, Allah masuk ke dalam surga. Jadi kita setiap hari berubah. Sama ada
ke arah takwa yang lebih tinggi atau ke arah kehaiwanan yang lebih jauh ke bawah. Jadi selalu orang cakap kita kena berubah, tapi dia punya sentence tu tak biasanya tak habis kat situ. Kita kena berubah. Berubah ni ada dua, satu ke arah baik, satu ke arah buruk. Kalau kita tak usaha ke arah baik, dia mesti tak boleh pergi ke arah lain melainkan buruk. Sebab tak ada usaha ke arah buruk, ke arah baik. Jadi manusia jadi takwa, jadi baik bila iman dia hari ni lebih baik dari semalam. Besok lebih baik daripada hari ni, kan? Kalau dunia dia hari ni lebih baik semalam, besok lebih baik pada hari ni, dia tak ada menuju takwa. Jadi malang, 1000 kali malang. Semua manusia, hampir semua lah, melainkan sikit yang berusaha supaya iman dia hari ni lebih baik semalam, besok lebih baik semalam. Sikit. Yang lain semua usaha supaya benda dia, kalau tak dapat pun perasaan dia. Macam Rashidi, dia ada perasaan supaya dunia dia hari ni lebih baik semalam, besok lebih baik pada hari ni. Bila dia dengar hakim kata nak jadikan jutawan, hartawan, dermawan. Rashidi dia beri tumpuan, saya tengok. Dia ada keinginan untuk jadi jutawan. Ada. Keinginan tu ada. Jadi keinginan tu ada, usaha pun ada lah. Tapi Allah dah tentukan dia setakat ni lah. Jadi orang tak ada duit, macam mana usaha pun tak jadi juga. Sampailah hakim datang bagi Rashidi satu produk. Semua orang MBN tu apa? Muslim Business Network, semua beli barang Rashidi. Rashidi ahli MBN dan semua disuruh oleh hakim beli barang produk Rashidi. Tiba terus jadi kaya, hartawan. Lepas tu hakim kata belanja, kalau tidak kami tarik nama kamu. Orang semua tak nak beli, terus jadi dengan paksa dermawan. Bagus juga apa ni cara hakim paksa. Jadi mereka semua nak jadi kaya. Bila disuruh derma, semua tak nak. Kata hakim, tak nak derma, aku tarik nama kamu. Orang tak beli lagi. Oh, dia tak takut lah. Jadi produk yang Rashidi dapat supply tu, dia dibagi modal. Dia bukan dia nak keluar duit. Hanya kita buat, kalau dia tak boleh bayar, dia tak bayar modal tu, dia tak dapat lagi lah. Jadi kerajaan bagi dia modal. Company itu masih kerajaan dia. Bila dia dah bayar baru. Jadi semua bila dengar nak jadi hartawan ni, apa dia punya hakimnya? Sebelum hartawan jadi apa? Jutawan. Oh, jadi jutawan. Lepas tu hartawan, lepas tu dermawan. Jadi walaupun belum ada lagi, tapi bila dengar tu, semua segar, termasuk Samad. Jadi kata hakim, siapa yang tak nak jadi kaya? The psychology dia, siapa yang tak nak jadi kaya? Jadi memang perkara tu akan take off. Bila kita janjikan satu orang, kamu akan jadi jutawan, hartawan, dermawan. Dermawan tu tak suka lah. Dia nak jadi ahli MBN ni. Dengar jadi jutawan, hartawan. Jadi keinginan nak duit ni ada pada semua orang. Mungkin melainkan seorang ni tak ada kat dunia yang tak ada keinginan duit ni. Tapi yang lain semua. Jadi tentulah cara ni berkesan. Semua nak. Jadi dalam masa singkat, semua orang Melayu Islam
kat Malaysia ni hampirlah semua jadi jutawan, hartawan, paksaan, dermawan. Tapi kalau dia buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan dia dapat iman kuat, maka dia jadi jutawan, hartawan dan dermawan untuk sukakan Allah. Dia masuk syurga. Tapi kalau dia tak buat kerja tu, dia jutawan, hartawan, dermawan yang dibuat hanya sebab nak jadi ahli MBN, bukan untuk sukakan Allah, maka dia masuk neraka. Itu je lah bezanya. Tapi tak apa, yang pilih masuk neraka dia boleh masuk lah, dan yang pilih masuk syurga dia masuk. Jadi Rashidi kalau dia ahli neraka, dia jutawan, hartawan, tapi dermawan dia tak nak, tapi kena bagi juga sebab dipaksa. Jadi dia pun bagi. Yang dia minat tu harta tu, bukan bagi harta kat orang. Jadi kalau kita wujudkan kumpulan yang banyak harta, dia tak nak bagi harta dia pada dia, akan jadi rosak. Untuk minimumkan kerosakan tu, mesti jadi dermawan secara paksa atau dengan keinginan sendiri. Jadi kerosakan kat dunia ni sebab itulah, sebab nak dunia, tak ada sebab lain. Nak dunia, bila kita nak dunia, hilanglah nak Allah. Bila hilanglah nak Allah, hilanglah keinginan untuk taat perintah Allah. Jadi bila hilang keinginan nak taat perintah Allah, jadilah kerosakan. Manusia kerana cintakan dunia, mereka jadi orang yang tidak adil, berlaku tidak adil. Kalau dia buat apa-apa pun, dia tak fikir tentang orang lain, dia fikir diri. Jadi inilah kerosakan manusia ni, kerana hati dia. Hati dia yang rosak. Hati dia tu adalah raja. Baik hatinya, baik manusia tu. Buruk hatinya, buruk manusia. Jadi hati ni kepercayaan dan fikiran manusia. Jadi bila manusia percaya dan fikir dunia je, macam Sufyan Gombak, jadi dia tak adalah cinta Allah. Jadi bila datang malam Lailatul Qadar, macam Pendi semua, malam yang mana apa amal dibuat malam tu, pahala 1000 bulan. Bulan puasa ni yang fardu 70 pahala, yang sunat jadi pahala fardu. Di malam Lailatul Qadar diganda 1000 bulan. Tapi Sufyan kerana cinta dunia, Sufyan Gombak, dia malam tu bekerja, tak nak minta cuti. Cuti tak nak, kerja juga. Siapa pun tak nak cuti, melainkan orang yang nak Allah kan. Nak Allah, dia bulan puasa ni cuti banyak, kurang kerja, banyak buat amal-amal yang lebih Allah suka lah. Jadi macam Pendi, nampak sangat dia nak dunia. Saya tanya dia, malam ni kau itikaf lah? Tak tahu lagi. Kenapa dia cakap tak tahu lagi? Sebab dia tak nak lah, dia nak dunia. Itu kita tahu satu orang bila disuruh keluar jalan Allah, belum tahu lagi. Bagi nama boleh, macam Sufyan Ampang, bagi nama, pergi keluar tak ada. Sebab bagi nama tu senang lah kan. Yang susahnya bila action. Yazid kemarin susah dia nak keluar. Kenapa dia susah keluar? Nak dunia lah. Jadi manusia ni memang rosak kerana nak dunia. Kenapa manusia ni nak sangat dunia?
Jawab. Nampak faedah. Samad. Nampak benda yang bagi faedah. Tahu Samad jawab ni. Pandai. Sufian pun tahu. Kenapa manusia ni nak sangat dunia, Sufian? Kenapa? Nampak faedah dunia. Kau nampak faedah, tapi kau percaya ke dengan apa kau nampak? Kau percaya kan? Kita nampak faedah, dia tak masalah. Tapi kita percaya. Nampak faedah memang kita tak boleh nak elak. Sebab kita ada mata, kita nampak memang dia bagi faedah, tapi kita percaya. Itu yang dia jadi salah. Siapa yang tak nampak faedah dunia ni? Bagi tahu saya. Melainkan orang buta lah kan. Orang buta pun dia dengar je ini. Tapi maksudnya dia kurang lah nampak faedah. Tapi orang yang ada mata semua nampak faedah. Mana boleh cinta dunia sebab nampak faedah. Dah tu Nabi-Nabi yang nampak faedah, dia cinta dunia ke? Kenapa Nabi-Nabi itu tak cinta dunia, nampak faedah? Sebab mereka tak percaya dengan apa yang mereka nampak. Kamu semua percaya. Orang yang percaya dengan dunia ni bagi faedah, namanya orang tu apa? Orang bodoh. Orang yang ditipu lah kan. Yazid ni orang yang ditipu oleh apa yang dia pandang. Benda yang beri faedah, dia ingat benda tu faedah. Macam Sufian, dia orang yang ditipu. Sebab dia kata cinta dunia sebab kita nampak dunia bagi faedah. Dia dapat cinta dunia bukan sebab dia nampak, sebab dia percaya. Dia sudah kena tipu. Samad telah kena tipu. Mana boleh kau tak nampak faedah dalam benda? Kan? Kalau kau tengok duit bagi faedah tak? Yazid. Tentu Yazid jawab, ya. Siapa pun nampak. Tak ada orang tak nampak. Tapi satu percaya, satu tidak. Itu. Yazid dia percaya. Sufyan dia percaya. Tapi yang percaya dunia bagi faedah ni orang yang sudah kena tipu. Dan yang kipaskan dia supaya terus percaya dengan apa dia nampak ialah musuh dia. Jadi Samad walaupun dia PhD tak ada kena mengena langsung dengan boleh kena tipu. Satu orang profesor emeritus dianggap saya bijak kan, tapi bodoh kan. Sebab apa dia bodoh? Sebab dia boleh ditipu kan dengan mata ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala duga kita lah dengan benda-benda dunia. Allah buat ada benda nampak faedah, ada benda nampak bahaya. Tapi bila Allah suruh kita ambil benda faedah, kita mau taat. Benda bahaya pun kita mau taat. Ni tak. Benda faedah je kita nak taat. Benda bahaya kalau Allah suruh, tak nak. Macam umpama pergi kerja, cari duit. Kita ikut. Ini agama ni. Ini pun ibadah juga. Suruh keluar jalan Allah, tinggalkan kerja. Nak tak Sufyan? Tak nak. Nak tak? Kenapa tak nak? Sebab nampak bahaya. Tapi bila Allah perintah, kena ikut ke tidak? Kena ikut. Kenapa kau tak ikut? Sebab kau tak percaya Allah. Sebab kau tak percaya Allah. Kau kalau percaya Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya. Kalau kau percaya. Sebab itu orang tak percaya Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya. Kamu walaupun cakap banyak kali, bila kamu gas kan, tiada yang bagi faedah, tiada yang bagi bahaya mereka Allah, tapi dia tak masuk. Dia apa? Tak masuk dalam kepercayaan kamu. Kamu tetap percaya dunia bagi, terutama duit.
Jadi kerana itu Yazid tak habis-habis lah berdoa. Duit. Semua orang lah yang tak berdoa tu apa Samad, sebab dia tiap bulan tahu 9,000 dapat. Dia tak ada doanya. Ada doa, ada juga, tapi maknanya lebih Yazid lah doa, sebab dia tak tahu apa dia dapat. Dia doa. Jadi keinginan nak duit tu ada pada semua, tapi hanya pada orang yang kerja tak ada bergaji ni, yang fake ni, dia punya fikiran tu tetap minta. Beria-ia minta. Kan? Beria-ia minta duit. Ya. Sebab apa? Sebab nampak duit bagi faedah. Kenapa beria sangat minta? Sikit dah lah. Ni beria. Jadi yang bagi faedah bukan duit. Yang bagi faedah Allah. Yang bagi bahaya bukan tak ada duit. Yang bagi bahaya Allah. Jadi kita kena depankan perintah Allah. Itu yang, walaupun perintah tu ambil benda bahaya. Baru kita berjaya. Baru kita namanya orang yang tidak ditipu. Sebab itu Allah ajar Musa AS. So campak tongkat ni. Semua orang tengok dalam tongkat ni ada faedah, termasuk Nabi Musa. Dalam ular ada bahaya, tapi Allah suruh campak yang faedah tukar jadi ular, dan suruh Musa, patut lari daripada ular kan, benda bahaya, tapi suruh tangkap. Macam Allah suruh kita keluar tu macam mula lah, keluar jalan Allah kan, macam mula, bahaya. Bila saya keluar jalan Allah, saya tak ada kerja, duit tak ada, saya tinggal anak, bini, siapa nak jaga? Tak boleh, bahaya. Tak boleh 4 bulan tak boleh. Pergi semayang tinggalkan berniaga tak boleh. Pergi gas tinggalkan berniaga tak boleh. Semua tak boleh lah. Sebab kita nampak bahaya, tapi tak nampak dan tak percaya bahawa kejayaan bukan dalam dapat benda faedah atau lari dari benda bahaya. Kejayaan dalam taat perintah Allah, walaupun benda tu kita nampak bahaya. Jadi sekarang keluar jalan Allah tu nampak bahaya. Betul tak? Belanja duit di jalan Allah tu nampak? Betul tak? Jadi kita kata kerana saya nampak bahaya, saya tak membuat. Saya tak mau buat sembahyang berjemaah ni, tinggalkan berniaga. Ayo berniaga, azan, Allahu Akbar. Kalau yang baik sikit, sembahyang kat situ juga. Buat kedai. Macam ada orang Bangla tu, tengok orang tu, dia ambil uduk dia sembahyang kat kedai dia. Itulah saja yang saya tengok kat Greenwood ni, ada sembahyang kat kedai. Yang tutup kedai dia dan pergi masjid surau sembahyang tak ada. Jadi itulah tahap kepercayaan kepada dunia. Nak keluar, nak pergi gas tinggal berniaga 45 minit, tak boleh. Lama sangat tu. Semayang 10 minit bangku tak boleh. Ini 45 minit tak boleh. Boleh pergi awal-awal pagi boleh, sebelum pergi kerja. Tapi tengah-tengah kerja nak berhenti, nak pergi gas. Kalau ada jemaah datang nak bantu, nak tinggal berniaga, tak mau. Tinggal begitu. Saya boleh bagi makan, saya boleh bagi ni, tapi bagi masa tak boleh. Macam Sufian Ampang, dia tak boleh buat apa. Bila Allah tak nak bagi dia bini lagi, dia takkan dapat ni. Kalau Allah mau bagi dia, dapat. Apa harta dia boleh buat? Boleh buat. Jadi benda yang kita nak tu, harta ni pun tak dapat. Kerja banyak-banyak pun, kalau Allah tak mau bagi, tak dapat. Semua orang nak dunia, tapi ada yang dapat, ada yang tidak.
bergantung Allah nak bagi tidak. Itu tak percaya. Beria kerja. Kalau sekiranya belum dapat lagi, mungkin sekarang belum dapat. Kemudian agak dapat. Kerja lagi. Sampailah mati tak dapat juga. Alangkah malang ni kita sampai mati tak dapat. Semua masa yang patut kita guna untuk menambahkan takwa telah disalahguna untuk berangan dapat harta. Ada sebahagiannya dah dapat lah. Macam Dr. Bida, dia dah dapat dah. Sekarang anak ada satu je. Anak dia tu pun rasa tak selesa lah kan. Dr. Bida nampak sayang sangat dengan dia. Suap. Dia dah besar ya. Dia bagi suap apa semua. Mas. Itu bukan masa umur tu untuk disuap. Suap budak-budak boleh lah. Yang dah besar tak boleh. Mungkin sekala pun bukan lah. Tapi kalau saya tengok dalam video dia tu, menyuap, bawa masakan yang digemari oleh anak dia. Dia banyak duit. Tak tahu apa lagi nak buat. Itulah yang ada pemata dia. Dan rumah dia besar. Kawasan dia luas. Dia pun pergi, saya mau tengok taman dekat rumah saya. Ada tempat satu kolam dengan ikan-ikan. Tengok Datuk Alif Sukri ni, aku punya kolam. Dia dah bercakap sendiri. Jadi saya nampak dia tu dapat tekanan. Saya nampak lah, saya tak tahu. Kelakuan macam orang ada tekanan lah. Tak adalah sakit jiwa, tekanan. Tekanan banyak perkara. Tak dapat apa nak. Dia ada harta, tapi bukan harta je dia nak. Banyak benda dia nak. Tak dapat. Jadi kerana tekanan tu, dia dinampakkan dalam kelakuan itu. Jadi kebahagiaan tak ada dalam harta. Ketenangan tak ada. Dengan harta kita ada, kita boleh dapat apa kita nak. Banyak benda yang Dr. Vida tu nak. Harta dia banyak, tapi ada benda yang dia nak tak dapat. Misalnya lah, dia tak dapat suami yang baik. Semua lelaki yang dikahwini olehnya, akhirnya mungkin hanya minat dengan harta dia, bukan minat dengan dia. Akhirnya cerai. Kahwin, cerai. Itu antara yang saya nampak. Tapi saya akan tahu bila saya kaji dan tanya dia, apa benda yang dia sedih, apa benda yang dia takut, apa benda yang dia kecewa, apa benda yang dia benci. Dari sana kita boleh cipta terapi yang dapat dengan izin Allah memansuhkan pemikiran yang salah, menukar kepada pemikiran yang betul, kepercayaan yang salah kepada kepercayaan yang betul, didengar berulang-ulang kali dan dicakap sehingga tukar pemikiran yang buruk jadi baik, kepercayaan yang buruk jadi baik, kelakuan jadi betul, tenang dan tenteram. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, harta bukan boleh dapatkan kita. Dia mungkin boleh dapat beli emas, buat rumah dengan duit tu, kebun, taman, tapi bahagia tak dapat. Tenang tak dapat. Ini macam mana banyak duit pun tak dapat. Kata bilion, trilion lah orang paling kaya di dunia, Hassanul Bolkiah. Apa ni, Raja Thailand sekarang, kaya tu, kaya di dunia. Raja Thailand tu, dia apa yang ada tenang ni? Kejap kahwin orang ni, cerai. Kahwin lagi ni, cerai. Kadang-kadang dia
dekat Jerman tu naik basikal. Dia mati, anjing dia 4 hari berkabung. Ada orang senang macam tu. Kadang dia tak berpakaian pun, jalan naik basikal. Dia tak boleh buat tu kat Thailand. Dia tak suka duduk Thailand. Dia suka duduk Germany. Sebab dia boleh buat apa dia nak. Kat Thailand takkan dia nak begini tu. Dia terpaksa ikut protokol lah. Dia tak nak lah. Jadi orang rakyat Thailand semua dah marah. Apa pasal Raja Thailand duduk Jerman? Jadi tekanan demi tekanan. Jadi bukan tuan tengok orang kaya boleh dapat apa dia nak. Macam Rashidi sekarang, dia ingat dengan kaya tu dia boleh dapat apa dia nak. Tapi dia tak boleh. Percaya saya tuan, tak ada siapa boleh bagi apa kita nak melainkan Allah. Ada siapa boleh bagi apa kita nak selain Allah? Faham tak? Jadi kalau kita percaya, betul-betul percaya, tak ada siapa boleh bagi apa kita nak melainkan Allah, maka jalan yang sebenarnya betul ialah menyukakan Allah lah. Ikut jalan menuju takwa. Jalan menuju takwa ni bukan ikut apa kita nampak. Kita nak dunia ni yang duit banyak ni semua ikut apa kita nampak, dan kita ingat yang nampak tu betul. Allah bagi tahu yang kamu nampak tu menipu kamu. Yang betulnya yang aku cakap dalam Quran, kalau kamu nak berjaya, kamu kena ikut perintah Allah. Cara yang aku suka, cara yang aku tunjuk pada Nabi aku, Nabi-Nabi aku, dan niat kamu untuk sukakan aku. Jadi walaupun kita nampak bahaya dengan keluar jalan Allah, Sufyan, macam Sufyan, dia nampak bahaya keluar 4 bulan, dia tak nak. Andy juga nampak bahaya, tapi Allah suruh tak? Allah SWT beritahu, infiru hifafa wa siqala. Keluar jalan Allah ni, senang atau susah. Bukan senang aja. Jadi inilah benda buruk kita nampak, tapi Allah suruh. Itu sebenarnya baik. Yang kita nampak, kita nak, Allah tak suruh, tak baik. Allah SWT kata, jangan kamu mencintai dunia ni lebih dari mencintai Allah. Itu Allah perintah dalam Quran. Jangan kamu melihat kekayaan yang aku bagi pada orang bukan Islam, jangan kamu jeling, buat jelingan tajam. Maksudnya berangan-angan nak dapat kekayaan seperti mereka. Kata Allah, itu akan menambahkan cinta kamu pada dunia. Bila kamu dah jeling, kamu pun berangan. Berangan, kamu mula bercakap berulang-ulang kali bab dunia ni, membuat kamu percaya dia datangkan faedah pada kamu. Dan bila itu percaya, kamu tak ada kerja lain, siang malam fikir dan berusaha macam mana nak dapat dunia, seperti mana berlaku pada semua orang. Jadi untuk dapat Allah ni, kita kena berhenti dari nak dunia, menukar keinginan kita kepada nak Allah. Nak Allah, nak jadi kekasih Allah. Jalannya yang dilalui oleh Muhammad SAW dan Nabi-Nabi lain. Dalam Quran tu berkali-kali Allah beritahu. Tapi kerana kita Quran pun tak baca, kalau baca pun tak faham, jadi macam mana nak taat? Kita biasanya tak nak lah. Bila ceramah ni diberi, masa ni je ingat. Habis saja ceramah, dah ingat dunia pun kan. Masa dengar ceramah ni, insyaAllah lepas ni tak ada nak tengok dunia dah. Tak mau dah. Tapi bila lepas bayan ni, dah gas, lepas tu habis lah. Kembali seperti dulu kala. Iaitu cinta dunia. Bila disuruh buat kerja, tempatan boleh lagi sebab
banyak dunia tak terganggu lagi. Tapi bila suruh keluar 4 bulan, ni betul bukan keluar je, bukan orang nak bagi duit kat kita. Duit kita sendiri kena keluar. Itu yang kalau orang bagi duit boleh juga. Ini tak ada, kena keluar duit yang kita telah kerja keras. Jadi cinta dunia ni tak keluar-keluar. Walaupun yalah, kita sebab tak nak membuat benda yang kita nampak bahaya, yang Allah suruh. Jadi keluar jalan Allah ni benda yang kita nampak bahaya, tapi Allah suruh keluar. Susah atau senang. Jadi macam mana cinta dunia nak keluar? Macam Samad sekarang banyak cinta dunia. Sekarang keluar 4 bulan, dia nampak boleh ke keluar? Tak nak dia. 40 hari dia. Daripada 40 hari turun lagi 20 hari. Jadi kalau kita suka nak cinta dunia ada dalam hati kita, percayalah kita takkan berjaya. Kita takkan boleh mendapat takwa, dan kita tak boleh dapat jadi orang beriman beramal saleh, takkan dapat jadi kekasih Allah. Dan dunia itu hanyalah angan-angan yang kadang-kadang tak dapat. Kalau dapat pun faedahnya tak dapat, sebab tak dapat Allah. Dapat boleh beli benda yang dapat faedahnya, macam Dr. Vida dapat buat rumah besar boleh, taman, ikan, right? Tapi dia takkan dapat tenang, dia takkan dapat bahagia. Allah janjikan kepada mereka yang beriman ni, zaman saya dalam dunia ni berjaya. Maksud berjaya dalam dunia ni apa? Bukan banyak harta, tenang dan sejahtera dan keberkatan. Dan di akhirat apa mana? Masuk syurga, selamat dari neraka. Okey.